Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini saya akan membuat pembentangan iaitu tugasan pentaksiran saya dalam SEM 2 ini. Okey, tajuk dia ialah cara mengurus tingkah laku kanak-kanak dengan mengaplikasikan POS ataupun SOP, amalan asuhan dan bimbingan kanak-kanak. Okey, di sini saya memilih SOP menukar lampin. Okay, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Farshila binti Muhid. Saya pelajar PDPM ambilan Oktober 2021 dan saya daripada kelas PAK B1. Okey, baiklah. Sebelum saya membuat pembentangan mengenai SOP menukar lampin, apa kata kita ketahui apakah itu SOP? SOP adalah singkatan dalam bahasa Inggeris iaitu Standard Operating Procedure. Dalam bahasa Melayu, dia disebut POS iaitu Procedure Operation Standard. KI adalah satu aturan atau prosedur tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dalam sebuah organisasi. Ianya bertujuan untuk menggerakkan sesuatu organisasi agar mencapai matlamat dan tujuannya. Okey, dengan ada SOP ini, ia dapat membantu memaksimumkan keselamatan dan kecekapan operasi sesuatu organisasi. Okey, seterusnya kita lihat objektif SOP. Okey, terdapat beberapa objektif. Yang pertama, ia dapat mewujudkan persekitaran yang mengutamakan aspek keselamatan, kesihatan dan kebersihan yang terpelihara. Okey, yang kedua, ia dapat menyelesaikan suatu pekerjaan demi mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga, ia dapat membantu dalam memudahkan individu melaksanakan tugasan sebagai sumber rujukan. Okey, kita pergi kepada SOP menukar lampin. Sebelum itu, saya akan berkongsikan beberapa info sebagai pengenalan iaitu menukar lampin bayi merupakan kemahiran penting yang perlu kita kuasai. Ia adalah suatu kemestian ketika berhadapan dengan bayi yang baru lahir. Lampin perlulah ditukar dengan segera apabila basah atau dipenuhi dengan najis. Ia adalah langkah yang penting dan ibu bapa atau pengasuh perlu peka kerana kulit bayi atau kanak-kanak sangat sensitif dan ianya mudah untuk mendapat ruam ataupun penyakit kulit jika kita lambat untuk membersihkan. Seterusnya, kita lihat kepada strategi pelaksanaan. Dalam satu SOP, terdapat 3 strategi pelaksanaan iaitu fasa sebelum, fasa semasa dan fasa selepas. Okey, kita lihat pada fasa sebelum menukar lampin. Okey, langkah yang pertama, ketika menukar lampin, hendaklah kita mencari tempat yang bersesuaian. Menukar lampin di atas lantai juga boleh dilakukan, tetapi ia akan memudahkan untuk mendapat sakit belakang kerana kita akan membungkuk apabila kita melakukan aktiviti menukar lampin. Okey, yang kedua, pastikan semua keperluan adalah tersedia. Contohnya seperti lampin baru, alas pelapik, tisu basah, pakaian baru dan plastik untuk membuang lampin yang terpakai. Okay, seterusnya yang ketiga, pastikan kawasan tidak terlalu sempit bagi mengelakkan kita ataupun bayi terlanggar sesuatu. Okay, dan seterusnya yang keempat, jangan sesekali tinggalkan bayi tanpa pengawasan. Okey, seterusnya kita pergi kepada fasa semasa. Okey, yang pertama, pastikan semua barangan keperluan kanak-kanak telah tersedia. Dan yang kedua, tanggalkan pakaian atau lampin yang kotor. Pegang kaki bayi dengan satu tangan dan gunakan tangan yang lain untuk menarik bahagian depan lampin. Okay, yang ketiga, bersihkan najis dengan tisu basah. Kemudian yang keempat, kita menggunakan teknik mengelap daripada arah depan ke belakang untuk mengelakkan jangkitan kuman pada alat sulit kanak-kanak. Okey, kemudian yang kelima,
kita mengambil semula kain lap yang bersih ataupun tisu basah untuk mengelap semula, sama juga menggunakan teknik mengelap dari depan ke belakang. Kita nak lap hingga kering dan bersih. Okey, seterusnya yang keenam, angkat kaki bayi dan tarik keluar lampin yang kotor. Pegang kaki bayi itu agar kaki itu tidak menyentuh pada lampin kotor yang mempunyai najis. Okey, yang ketujuh, letakkan lampin yang bersih di sisi di bawah ataupun yang berhampiran dengan bayi yang mudah dicapai oleh pengasuh atau ibu bapa. Okay, pada lampin yang menggunakan lampin pakai buang, tap pelekat masuk ke belakang dan semestinya hampir sama dengan paras perut bayi. Kemudian, tarik bahagian depan naik ke atas antara kaki bayi. Okay, kemudian yang ke-8, tutup dan lekatkan pelekat pada lampin pakai buang itu. Dan akhir sekali, lipat bahagian hadapan lampin ke bahagian abdomen bayi dan tutup lampin dengan lekatan. Kita boleh meletakkan 2 jari di antara lampin dan pinggang untuk melihat kesesuaian atau keselesaan lampin pada badan bayi. Okey, fasa seterusnya ialah fasa selepas. Setelah kita pakaikan lampin yang bersih kepada bayi dan kita telah cucikan segala najis pada bahagian alat sulit bayi, kita perlulah pakaikan pakaian bersih. Okey, kemudian masukkan lampin pakai buang yang kotor tadi ke dalam plastik dan kita masukkan ke dalam tong sampah. Okey, dan yang akhir sekali, pastikan tangan kita perlu dicuci selepas menukar lampin demi menjaga kebersihan. Okey, dan akhir sekali kesimpulan. Apa yang dapat disimpulkan pada SOP ialah demi mewujudkan sebuah pentadbiran yang bersistematik, perlulah kita menggariskan sistem SOP di dalam sebuah organisasi. Ianya penting kerana yang pertama, ia dapat memudahkan proses melaksanakan sesuatu pekerjaan dan mengurangkan kesilapan semasa melakukan sesuatu pekerjaan. Dan yang kedua, kita dapat mengetahui dengan jelas peranan dan fungsi setiap unit. Dalam masa yang sama, sesuatu tugasan itu akan mudah difahami dan dilaksanakan dengan bertanggungjawab. Okay, seterusnya yang ketiga, oleh yang demikian, dengan adanya SOP ini, tugasan menjadi lebih efisien kerana semua proses menjadi lebih cepat jika sesuatu pekerjaan itu sudah tersusun secara sistematik dalam sebuah dokumen bertulis. Sekian sahaja daripada saya persembahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di dalam pembentangan ini saya telah menggunakan pencarian daripada beberapa laman web ataupun penulisan jurnal sebagai rujukan saya dalam membuat SOP penukar lampin. Okey, yang pertama, saya berpandukan kepada laman web Hello Doctor dan yang kedua saya berpandukan kepada penulisan jurnal SOP dalam pendidikan awal kanak-kanak.